kebijaksanaan, bukan petua lagi. Okey, now you mula faham kenapa anak-anak murid saya semuanya berjaya. Sebab saya akan cerita daripada awal. Kalau kita tengok, perasan tak sini ada orang yang kena gastrik. Sebenarnya bukan sebut gastrik, sebenarnya kena sebut gastritis. Siapa sini ada masalah gastrik? Angkat tangan. Jangan bersedih. Doktor saya punya gastrosurgeon bagi tahu, mana-mana pesakit yang ada masalah perut biasanya kena makan ubat perut sampai mati. Doktor perut cakap kat saya, lepas tu dia cakap apa? Dia kata, Liana, saya bersyukur sangat ilmu yang telah yang awak bagi, termasuk dengan apa yang kita semua bincang bermusyawarah, saya telah berjaya berhentikan ubat kepada ramai pesakit saya. Masya Allah. Jadi sebelum nak faham gastritis, saya suka bertanya dulu, faham ke perut kita sebesar mana? Dia cakap, makcik sakit perut, pedih, makan semua tak kena. Macam mana? Makcik salah makan kacang ke? Tanya saya. Saya tanya soalan simple je. Makcik tahu tak perut ni besar mana? Selagi tak faham yang tu, jangan bermimpi akan selesai masalah perut. Saya tanya balik, tahu tak perut ni besar mana? Tahu? Siapa cakap tadi yang cakap tahu? Berapa perut kita besar mana? Kecil, okay. How big it is? No. It's not. Perut kita, dia punya besar 1 liter air. Ruang. Tapi Allah ni baik. Dia jadikan perut boleh mengembang 4 kali ganda. Dia dah tahu dah. Dia buat siap-siap dah perut ni boleh mengembang. Nampak tak? Jadi yang tu kita kena faham. Next kita kena faham pula track perut ini, apa yang dia nak sebenarnya. Kalau nak faham yang tu, berbalik kepada analogi makanan dan haiwan. Ada nampak tak lembu gastritis? Ada nampak tak harimau gout? Harimau kan suka makan daging. Kenapa pula harimau tak kena gout? Allah tak jadikan harimau itu gout. Sebab harimau dia punya badan ada uricase untuk mencairkan lebihan kristal uric acid itu tadi. Manusia ada tapi sikit. It's the thing you don't understand. That's why you kena. Allah tak jadikan harimau gout. Nampak tak dia makan daging saja? Mana dia makan nasi dengan sayur? Sebab tu saya suka guna slide ni. Kalau anda notice, daripada carnivores to human, kalau kita tengok, ini taring tajam. Ini rata. Kalau yang ni koyak telan. Ini apa? Koyak telan. Pandai sebut. Kunyah. Ini semua kunyah. Jangan tengok yang ni. Yang ni kalau boleh sebenarnya saya nak tutup bahagian ni. Tengok yang 4 orang ni je cukup. 4 orang ni je cukup tengok. Apa yang dia orang buat ni. Yang ni tak perlu fiber. Dia tak sembelit. Ada yang ni sembelit. Baling oren kat dia sebiji. Mana dia sembelit? No. Because why? Sebab Allah jadikan perut dia licin dan pendek. Ni licin. Usus dia. Tetapi manusia dia macam ni. Berlipat-lipat. You have got to understand ni. Saya buat contoh. Ni. Nampak tak? Ni. Like this. Harimau tak. Like this. Smooth. Ini tak faham lagi. Itu yang cakap petua, kau bagilah petua apa pun dia takkan buat. Dia tak faham benda ni. Betul tak? Now anda mulai faham. Bayangkan, perut boleh sampai timbul polyps. This is polyps. Bayangkan, perut boleh sampai bocor.
Baru 2 hari lepas, nanti tengok dalam phone, saya punya gastrosurgeon hantar gambar seketul. Appendix pecah. Besar-besar macam mangga kecil. Ya Allah, bau tak payah cakap lah. Ketulan appendix dia dah pecah. Appendix tu apa? Ramai cakap tertelan biji. No, saya cakap subhanallah, tertelan biji jambu lah, tertelan biji terung lah. Tak. Allah tak buat kejam begitu. Segala biji kau telan lah. Tak ada apa yang menjadikan appendix sebab you berlakunya radang di kawasan itu. Tapi saintis tak boleh mengesahkan lagi hari ini kenapa. Cuma doktor saya cakap apa? Dia kata kebanyakan patient yang kena appendix trend dia sama je. Dia makan benda-benda macam yang ni. Dia duduk kat sini, dia makan macam yang ni. Itulah kena appendix. Baru ni saya nak cakap kes yang saya selalu sedih bila ramai patient-patient ni datang. Seorang ni lagi, dia kena appendicitis. Masuk hospital kerajaan, buat pembedahan. Balik rumah, dia sakit yang amat, perut dia bengkak yang amat. Rupanya doktor tu jahit tak kena, bocor. Inilah yang saya nak cakap. Kenapa saya begitu serius? Sebab apa? Sebab terjadi dekat saya. Tapi saya tak marahlah kat doktor. Saya operate perut, doktor terpotong pundi kencing saya. 2 minggu saya tak boleh guna pundi kencing. Ini nak cakap, risiko terjadinya apabila buat abdomen, open abdomen. Dia boleh terjadi. Satu lagi kes, dia nak buang dia punya dia punya kanser dekat dia punya renal, dia punya buah pinggang, terpotong 2 dinam. Masya Allah. Buka 3 kali perut dia. Bila terpotong, faham-fahamlah saluran ni dah potong, terburai lah, betul lah, dia akan terbocor track. Ini adalah yang saya nak bagi tahu komplikasi yang bakal timbul apabila melibatkan operation, sebab saya dah terkena. Itu yang saya buat perbandingan luar, tapi banyak lagi. InsyaAllah kalau ada masa nanti anda boleh dapatkan recording untuk go line by line. Sebab banyak tadi. Ini saya ambil sikit. Itu tadi perbezaan daripada dalam. Ini perbezaan daripada luar. Kalau anda tengok, harimau nampak kita macam cerita Piramli. Tahu cerita Piramli? Tahu cerita Piramli ke tak? Kenapa diam? Macam tak ada orang je dengan saya. Ke semua tak suka? Suka kena saya dengar suara anda. Okey. Kita tengok semua ni macam cerita Piramli tak sekarang? Mata kita tengok macam cerita Piramli tak sekarang? Warna diorang tengok ni. Harimau tengok kita macam cerita Piramli. Cerita Piramli ada warna ke tak? Ada orang cakap ada. Cerita Piramli ada warna ke tak? Tak. Macam itulah harimau nampak kita. Tapi kita nampak harimau ni cerita Piramli ke tak? Tak. Ini nak cakap, ini saintis yang bukan Islam buat kajian. Dan kalau tengok ular sawa, saya suka ambil analogi ular sawa. Baru-baru ni saya pergi berguru dengan pakar doktor seorang ni. Dia bercakap tentang bagaimana treatment kalau orang kena patuk dengan ular berbisa. Saya pun nak berguru teruslah kan. Dia cakap apa? Yang hisap racun keluar, yang ikat, itu semua dongeng dalam cerita. Kau jangan buat. Kan biasa cerita Hindustan kan, kalau kena patuk ular, hisap keluar, ikat. Dia doktor cakap tolong jangan buat semua benda tu, you akan merempakkan lagi bisa tu. Betul tak? Anda mungkin akan buat kalau anda nampak orang yang terpatuk kan. Jangan, segera tenangkan dia, bawa dia ke hospital. Jangan cuba nak toreh keluar racun tu Tetapi doktor tu waktu saya pergi berguru, dia tak cakap yang tu. Dia cerita dulu jenis ular. Dia cakap masa kena patuk ular, cepat-cepat tanya orang tu, warna apa ular? Itu yang kena buat, tengok ular. Sepatutnya ambil gambar ular. Sebab ular itulah penentu ubat yang kita nak bagi. Tapi manusia sibuk pergi toreh darah dia keluar. Nampak tak, step dah tak kena. Sama juga, yang ni saya pun berguru. Rupanya doktor tu cakap kat saya, dia kata
Perasan tak ular sawa, mulut dia kecil tapi dia boleh telan lembu. Betul tak? Logiknya kan. Tapi kenapa dia boleh telan? Doktor pun cakap kat saya. Agak-agak kenapa dia boleh telan? Tak ada satu pun jawapan yang tepat. Subhanallah. Belik, tak baca bismillah. No. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ular sawa ini rahang bawah boleh terpisah dari rahang atas. Begini. Manusia tak boleh. Kita macam ni. Kita macam ni, tak boleh pisah. Ini tak boleh pisah. Ular dia boleh. Ular dia boleh. That's why jangan bagi oren dekat ular. Dia tak makan tumbuh-tumbuhan. Dia direka untuk makan benda hidup. Jadi saya nak bagi tahu kepada anda semua, lebih 90% kita direka menghampiri binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Jangan cakap sayur. Jangan sebut perkataan sayur. Tumbuhan. Tumbuhan. Bukan sayur. Plant. Plant bukan vegetables. Ini masalah yang berlaku bila cakap nak sihat, kita nampak sayur. Saya tak nampak sayur, saya nampak plant. Bila cakap plant, banyak benda plant. Tapi kegagalan pertama, bila saya cakap plant, dia pergi makan ubi kentang. Saya tak bagi makan ubi kentang. Terkejut dia dekat situ. Okey, ubi kentang memang saya haram dulu. Nanti kita cerita lagi. Okey. Now anda sudah nampak. Malah saya tanya pula doktor kuda. Baru ni saya pergi naik kuda. Dia orang buat kursus memanah sambil berkuda. Saya cakap subhanallah, hebat. Maksudnya Allah jadikan badan kita ni, dia macam satu struktur yang kuat. Otot, mata yang tajam, boleh memanah, boleh naik kuda, boleh mengemudi kuda. You know, it is very strong body kita. Jadi saya pun pergi berguru dengan pakar kuda. Saya tanya dia, saya kata, kuda ni berpeluh tak doktor? Prof, dia prof bahagian binatang. Berpeluh, saya ni tak percaya. Saya kata, saya baca dalam buku ni, dia kata lembu berpeluh, kuda berpeluh. Tapi dia cakap harimau tak. Harimau ni dia berpeluh tapak tangan. Kuda tak, kuda berpeluh macam kita, badan, basah badan. Mula-mula saya tak boleh terima kenyataan itu. Okey, sebab saya tak pernah nampak bahawa kuda ini berpeluh, betul tak? Jadi saya pun tanya doktor. Doktor cakap dekat saya apa? Jom kita pergi naik kuda. Pergilah naik kuda dengan dia masuk dalam hutan. Sampai tengah jalan, jauh dah ni pergi. Dia pandang belakang, dia cakap dekat saya, kuda seekor seorang di depan, saya belakang. Dia suruh pegang leher kuda engkau. Macam mana? Apa? Basah kuyup. Ada bagi air kat dia? Tak ada. Basah kuyup macam kita berpeluh. Saya pun gosok dia, bagi dia air. Dia pun parking sekejap. Parking tu terus dia ragut rumput. Okey, itu satu. Jadi saya nak cakap, harimau tak. Harimau dia tak berpeluh badan. Dia berpeluh tapak tangan dan lidah. Ataupun gasping. Gasping ni maksudnya macam ni. Dia macam tu harimau. Kuda, saya naik dia jauh, dia tak macam tu. Dia relax je. Dia jelir lidah. Sebab tu nampak anjing yang jelir lidah, dia bukan anjing gila. Tetapi manusia ni pelik. Bila dia dah lari, dia cakap, ustazah, penat sangat ambil barang tadi. Dia jelir lidah kat ustazah. Saya cakap, kenapa yang jelir lidah? Jelir lidah tu sebelah sana. Kita bukan peringkat jelir lidah. Nampak tak? Manusia tak faham. Sebab kita berpeluh melalui kulit. So nampak tak perbezaan Allah jadikan? Untuk apa? Untuk kita berfikir. Kan? Sebab tu harimau mana ada kena stroke? Mana ada harimau tiba-tiba kena appendix?
Betul tak? Tak kena. Tapi manusia yang kena segala benda. Ni. Tapi bila saya cakap kenyataan ni, ada hamba Allah kat belakang tak setuju tau. Objection. Menentang. Ya, saya cakap, Tuan kenapa? Itik saya kena stroke. Ya Tuan, itik Tuan kena stroke. Benar Tuan. Sebab Tuan yang kurung dia dalam reban. Itik dia direka untuk mendapatkan makanan bercangkerang. Crustaceans. Ya, makanan macam anak-anak udang or whatever, siput, you know. These are the things yang menguatkan itik punya sistem. Tapi bila kita kurung dia, kita bagi apa? Ya, that's why dia tak cukup nutrisi, dia kena stroke, patah tulang belakang. Jadi yang menjadikan itik tu kena penyakit, kita janganlah cakap itik. Dia pun tergamam, dia sekejap diam kat situ. Okey. Jadi seterusnya saya nak menceritakan kepada anda berkenaan bentuk badan. Ini penting. Sebelum nak faham betul, faham dulu yang ni. Sebab bentuk badan ini adalah indikasi yang sangat penting untuk anda tahu keadaan kesihatan kita macam mana. Bentuk badan, bentuk kulit dan bentuk muka. Boleh faham ke? Jadi biasanya saya tengok bentuk badan, saya dah tahu dah dia makan apa. Datang ni nak datang cerita kat saya, makcik ni sakit sekian. Saya tengok makcik atas bawah, saya dah tahu dah makcik makan apa. Makcik tak payah cakap kan dekat saya dah tahu dah. Because apa yang terjadi kat atas badan kita, Allah Subhanahu Wa Taala ini dia cukup baik. Dia jadikan petunjuk. Ini yang saya nak cerita dekat kita faham petunjuk ini. Petunjuk dia, anda lihat biasanya badan besar dekat atas. Biasanya dia tak gemuk. So biasanya yang besar bahagian atas, kategori ini dia tinggi kortisol dan tinggi insulin. Dan biasanya kategori ini dia tak makan banyak. Tapi dia besar atas. Dan juga kategori yang besar lengan. Kalau anda tengok biasanya lengan besar, saya dah tahu dah. Mesti insulin dia problem. Saya tengok struktur peta badan dan peta muka, saya dah tahu dah apa yang anda makan. To that extent. Tak percaya datang tanya, betul tak? Datang tanya nanti. Bagi saya teka apa yang anda makan. Ini saya nak anda tahu, supaya bila anda tahu, anda boleh sembuhkan petanda penyakit. Bukan kata nak kurus sebab nak cantik. No. Buat apa nak cantik? Betul tak? Sebab apa kita nak bebas penyakit? Bukan untuk diri kita, supaya kita boleh menjadi manfaat kepada orang lain. Kena niat begitu, insya-Allah akan berjaya. Dan juga mereka yang besar punggung. Jangan tengok orang sebelah. Ini yang saya cerita Elok-elok masa kahwin, saiz pinggul elok-elok 34-35. Lepas dah anak 4, saiz pinggul 46. So dia terpinga-pinga. Kenapa terjadinya begini? Biasanya kategori ini saya dah tahu. Trend dia high estrogens. Those yang besar pinggul, dia adalah kategori estrogens. Yang besar di bahagian perut, yang besar bahagian lengan, insulin problem. Dan saya tahu apa yang anda buat. So saya boleh teka. Biasanya yang besar pinggul, dia suka ambil benda-benda yang berasaskan minyak, yang berasaskan binatang. And that is why you dapat estrogen problem. Tetapi jangan salah faham, estrogen bukan penyebab pinggul tu besar. Dia adalah indikasi. Sama juga lengan besar. Bukan kata insulin yang buat lengan besar. Satu lagi saya nak bagi tahu, indikasi untuk anda tahu. Oh begitu. So bila anda tahulah apa nak buat lepas ni. Kita jangan bincang lagi nak betul. Tengok dulu. Sama juga yang kategori dia tak gemuk, tapi dia besar atas daripada pinggang seluar. Dan saya tahu tak payah cek kolesterol. Saya pegang je, kolesterol tak cantik. Dah tahu dah. Tapi pergilah ambil darah. Saat lagi cakap apa pula Tok Momo pula. Tak. It's a petanda. Dan ini bukan saya yang cakap.
Ini daripada Dr. Natasha Turner, pengalaman lebih 30 tahun. Dia merupakan pakar hormon dan pemakanan. Dan buku dia setebal 508 muka surat, tak silap saya. But all in English, buku dia. Dia yang cakap, saya ni tukang sampai saja. Kalau nak panggil dia mungkin kena bayar dia 1 jam, mungkin 8,000 sejam, 2 jam 16,000 ceramah. Ni, benda yang dia share. Dan juga ni, lelaki yang besar di bahagian dada. Lelaki tak boleh ada buah dada. Tapi hari ini kanak-kanak yang darjah 5, primary 5 pun dah ada breast. Masya Allah. Subhanallah. Yang perempuan buah dada makin besar. Ini yang saya nak cerita. Cukup menggerunkan. Untuk pengetahuan anda semua, estrogen yang tinggi, trend dia adalah juga risiko kanser yang menyelinap. Anda seolah-olah menghantar surat jemputan untuk kanser. Ini yang saya takut. Saya tak risau apa-apa dah.